Hai, nama saya Nurul Aliza Anastasia binti Khairuddin. Saya Nur Amanina Zahra binti Abu Mansur. Saya Saiful Akmal bin Syamsuddin. Saya Nisa Nabila binti Muhammad Rizal. Saya Nur Alia binti Muhyiddin. Saya Muhammad Hazman bin Jali. Saya Nas Amirah binti Muhammad Adif. Nama saya Haniza binti Poli. Nama saya Nur Akilah M binti Kaharuddin. Hai, nama saya Muhammad Izzat Ikmal bin Sepavi. Saya Nurul Masanis binti Zana Abidin. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terkenal dengan adanya masyarakat yang berbilang kaum dan berlainan agama. Daripada kajian ini, kami mendapati bahawa mahasiswa kurang memanfaatkan kepentingan budaya dalam pemantapan kesepaduan nasional. Dipetik dari Sinar Harian, Datuk Dr. Hishamuddin Yaakob mengingatkan kerajaan bahawa jika isu perkauman dan agama tidak ditangani dengan berkesan, ia boleh menghancurkan Malaysia. Objektif kajian kami dapat membincangkan proses pemantapan kesepaduan budaya di kalangan mahasiswa UTHM. Skop kajian kumpulan kami adalah dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dalam lingkungan umur 18 hingga 27 tahun dan ke atas yang berlainan agama dan kaum. Mendapatkan hasil dapatan yang bersesuaian dengan tema dan tajuk. Tema kumpulan kami adalah Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia dan tajuk kumpulan kami adalah Mengkaji Peranan Mahasiswa dalam Kepelbagaian Budaya. Metodologi kajian. Metodologi merupakan aspek penting bagi mendapatkan hasil kajian yang terbaik. Kaedah kajian yang digunakan oleh kumpulan kami adalah kuantitatif. Kami menggunakan Google Form sebagai medium dan diedarkan dengan menggunakan media sosial WhatsApp sebanyak 100 orang responden. Kaedah paling sesuai ekoran situasi negara sedang memerangi wabak pandemik COVID-19 dan mematuhi SOP menghadkan jarak dalam berinteraksi dengan orang ramai, terutama kepada sasaran skop kajian kami. Seterusnya ialah signifikasi kajian, iaitu di mana seperti yang kita tahu, budaya adalah terhasil daripada warisan nenek moyang kita yang diturunkan melalui generasi ke generasi yang lain sehingga pada waktu kini. Malaysia merupakan sebuah masyarakat dan juga negara yang majmuk kerana mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan dan pelbagai lagi kaum-kaum yang lain. Perbezaan budaya daripada pelbagai kaum ini adalah dapat kita lihat misalnya daripada segi adat perkahwinan, sambutan perayaan serta adat resam dan pengaruh yang diamalkan. Adat perkahwinan adalah berbeza bagi setiap kaum dan mempunyai aturan yang tersendiri yang perlu dipatuhi. Bagi perayaan pula adalah kunci utama bagi masyarakat Malaysia sentiasa hidup dalam perpaduan yang kukuh. Dari segi kesenian dan juga muzik yang ada pada hari ini, semuanya berpunca daripada adat resam yang telah diturunkan dan dipengaruhi yang telah lama berada di Malaysia. Ini membuktikan walaupun terdapat berbeza di dalam budaya dan juga kaum, namun masyarakat Malaysia masih hidup di dalam bawah panji yang sama dan mempunyai perpaduan yang amat kukuh sehingga pada hari ini. Okey, dalam bab 2 kita perlu memahami iaitu 3 fasa. Yang pertama adalah fasa konflik, yang kedua adalah fasa kestabilan tetap tegang, yang ketiga adalah fasa kesepaduan sosial. Saudara dan saudari, Indonesia pada hari ini kita sedang berada dalam fasa kesepaduan sosial. Dalam fasa kesepaduan sosial kita perlu memahami 3 prinsip utama, iaitu yang pertama adalah berteraskan kebudayaan araya asal rantau. Yang kedua adalah unsur-unsur kebudayaan. Okey, oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menegaskan identiti budaya kita tersendiri, iaitu kita perlu memahaminya, menerimanya dan mempelajarinya. Kita sebagai rakyat Malaysia bukan sahaja kita wajib untuk mengetahui 3 kaum utama, tetapi kita juga digalakkan untuk mempelajari etnik-etnik lain sepertinya bahasa Kadazan, Iban dan sebagainya yang perlu kita memahami apakah adat mereka, apakah budaya yang mereka laksanakan dan apakah perayaan yang mereka rayakan pada setiap kali tahun.
Terdapat isu yang telah berlaku demi mencapai kesepaduan nasional dan saya akan menerangkan tentang isu yang berkaitan dengan golongan individu dan masyarakat. Pada golongan individu, terdapat seorang individu yang tidak bertanggungjawab telah mencipta akaun palsu di Putrajaya, dan untuk masyarakat pula ialah terdapat seorang ahli parlimen telah mempersoalkan aspek negara Islam itu sendiri. Di sini dapat kita lihat bahawa kurangnya sensitiviti masyarakat tentang kesepaduan nasional itu sendiri adalah organisasi dan negara. Seperti yang sedia maklum, terdapat pelbagai pertubuhan yang berada di Malaysia, iaitu adalah salah satu contohnya adalah Mai Kasih, Salam dan Persatuan Sabit Merah. Okey, tujuan badan-badan NGO ni adalah ingin membantu rakyat Malaysia yang mengalami kesusahan. Seperti contoh Mai Kasih iaitu ditugaskan khas untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah. Oleh itu, pembentukan akta dan ideologi telah dilakukan demi mencapai kesepaduan nasional. Ideologi yang diketengahkan adalah rukun negara dan akta yang telah diketengahkan pula ialah Akta Hasutan 1948. Sebagai kesimpulan, isu berkaitan kesepaduan nasional ini perlu diambil kira oleh setiap golongan dan bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian dari saya. Metodologi. Terdapat 3 perkara penting dalam metodologi dan strategi yang kami gunakan dalam menyiapkan kajian ini. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah prosedur pengumpulan data dan yang ketiga adalah teknik penganalisis data. Teknik pengumpulan data, kami menggunakan kaedah soal selidik dan dalam pengumpulan data ini kami menggunakan kaedah kuantitatif. Dan dalam borang soal selidik ini mengandungi 6 soalan demografi dan 19 soalan yang berkaitan dengan kajian kami ini. Dan tempoh pengumpulan data kami adalah selama seminggu bermula daripada 19 November 2020 hingga 24 November 2020 dan seramai 100 orang responden telah terlibat dan responden kami ini adalah terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi UTHM yang berumur dalam lingkungan 18 tahun hingga 30 tahun. Teknik pengumpulan data yang kedua kami adalah secara teknikal iaitu melalui kaedah dan bahan. Maklumat tambahan dari data sekunder ini dianggap sebagai data sokongan dengan lebih terperinci hasil daripada kajian yang dijalankan. Dan sumber data yang digunakan adalah melalui kajian perpustakaan iaitu penulisan yang mengulas teori kajian seperti jurnal, artikel dan keratan akhbar. Carta alih kajian. Pertama, pemilihan tajuk utama, kemudian menentukan idea tajuk dan skop kajian dengan lebih khusus. Selepas itu, menghasilkan cadangan kajian. Selepas itu, membincang dan menghasilkan soalan borang soal selidik. Kemudiannya, pengumpulan bahan kajian dan menganalisis borang soal selidik dan kajian terdahulu. Dan seterusnya, penghasilan laporan penuh dan pembentangan kemudiannya tamat. Kaedah analisis data. Kami melakukan tinjauan ke atas mahasiswa dan mahasiswi UTHM melalui borang soal selidik atas talian bagi mengenal pasti kefahaman tentang peranan mahasiswa dalam kepelbagaian budaya. Selain itu, kami juga menganalisis data daripada teori kepelbagaian budaya yang mempunyai 3 aspek utama. Aspek pertama adalah sejarah budaya yang memberi kefahaman kepada mahasiswa mengenai unsur kepelbagaian budaya seperti menerima, memahami dan mendalami unsur perbezaan dan keunikan setiap kaum. Sejarah etnik tentang latar belakang dan asal-usul sejarah keturunan dari segi cara hidup, sosial budaya, asal-usul, agama dan kegiatan ekonomi. Seterusnya, sejarah kebangsaan yang bertujuan menyatukan elemen kepelbagaian budaya bagi mewujudkan identiti kebanggaan satu bangsa Malaysia. Kaedah ini amat berguna kepada kami bagi menerangkan peranan mahasiswa terutamanya di UTHM Paguh kerana sebahagian mahasiswa ini adalah anak muda yang merupakan aset utama tunjang negara. Meskipun terdapat beberapa cabaran, mahasiswa perlu bersikap positif dengan mengawal emosi serta tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan sesuatu perkara. Analisis data.
Kumpulan kami menggunakan kaedah soal selidik dan data kajian. Kaedah soal selidik yang digunakan merupakan kajian kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran seperti soal selidik dan ujian. Kaedah soal selidik menggunakan medium Google Form bagi memudahkan pengumpulan maklumat. Data kajian terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, dalam 100 orang responden, 40% lelaki dan 60% perempuan. Soal selidik kaum yang menjawab kaum Melayu 87%, 4% bagi kaum India dan Cina, 5% bagi kaum lain-lain. Bagi agama, sebanyak 91% adalah penganut agama Islam, 3% penganut agama Hindu, 4% penganut agama Buddha dan 1% bagi agama Kristian. Berdasarkan data kami, seramai 98% responden telah bersetuju bahawa kepelbagaian budaya dalam kalangan mahasiswa di universiti dapat memantapkan kesepaduan nasional Malaysia. Hal ini, data kedua kami menunjukkan seramai 91% responden bersetuju bahawa mahasiswa hendaklah mengelakkan diri daripada sifat mementingkan diri sendiri. Data ketiga menunjukkan seramai 99% responden bersetuju bahawa mahasiswa mestilah menghayati dan mengambil iktibar daripada sejarah hitam 13 Mei supaya ia tidak berulang. Data keempat menunjukkan seramai 95% responden memberikan maklum balas bersetuju untuk menghadiri rumah terbuka rakan sekelas yang berlainan bangsa. Data kelima menunjukkan seramai 96% responden bersetuju bahawa pihak universiti seharusnya mengadakan pembelajaran undang-undang budaya dan warisan demi memantapkan kefahaman mahasiswa dalam aspek keharmonian antara satu sama lain. Okey, sekarang saya akan menerangkan bahagian C iaitu pengetahuan umum mengenai dengan kesepaduan nasional. Okey, kita tengok pada soalan nombor 1. Aspek budaya memainkan peranan yang penting dalam pemantapan kesepaduan nasional. Berdasarkan graf tersebut, kita dapat melihat ramai yang bersetuju aspek budaya ini sangat penting kepada kita, Malaysia, masyarakat yang berbilang bangsa. Oleh itu, aspek budaya memainkan peranan penting untuk kita mencapai keharmonian dalam negara kita. Nombor 2, aktiviti yang melibatkan kesepaduan nasional tidak wajar dihadiri oleh semua mahasiswa. Okey, ini soalan lebih kepada pengetahuan kepentingan tentang aktiviti lah bagi kita. So, ini menunjukkan ramai yang tidak bersetuju aktiviti ini tidak dilakukan. Aktiviti ini kalau dilakukan dapat mengenalkan kita tentang budaya masyarakat ataupun kaum lain mengenai perayaan agama mereka dan sebagainya. Soalan nombor 3 menunjukkan kita sedia maklum bahawa merdeka yang kita kecapi berdasarkan syarat yang tersebut iaitu masyarakat India, Cina dan Melayu perlu bersatu padu untuk mengecapi kemerdekaan tanah Melayu. Oleh itu, graf menunjukkan ramai yang bersetuju dan sangat mengambil berat tentang sejarah terdahulu kemerdekaan. Dan ada segelintir yang masih kurang faham akan cara kerajaan dulu mendapatkan kemerdekaan. Soalan nombor 4 menunjukkan seramai 65 responden yang bersetuju kepentingan di antara kaum, manakala 26 hanya bersetuju. Ini menunjukkan ramai yang faham keamanan negara Malaysia tidak dapat dikecapi jika masyarakat berbilang kaum ini seperti Melayu, Cina dan India tidak bersatu padu. Soalan nombor 5 menunjukkan mahasiswa dapat bersatu padu walaupun berbeza budaya dan agama. Kita dalam kelas bukan sahaja kaum Melayu, ada juga kaum Cina, kaum India. Oleh itu, kita boleh lihatlah kita tidak ada pergaduhan ke apa. So ramai yang setuju yang keamanan ni dan kesepaduan ni dapat dikecapi walaupun berbeza agama dan budaya.
Bagi bab 5, saya akan menerangkan cadangan. Antara cadangannya ialah semua IPT di Malaysia mewujudkan satu program yang melibatkan semua lapisan dari segi agama, budaya di dalam kalangan pelajar. Yang kedua pula ialah mewujudkan sebuah buku yang berkaitan dengan undang-undang mengenai budaya dan warisan. Seterusnya pula ialah mengadakan rumah terbuka tidak kira bangsa, agama ataupun budaya. Yang terakhir iaitu yang keempat, menambah baikkan kempen sedia ada di semua IPT untuk menyemai semangat rukun negara dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian sesebuah negara. Mahasiswa mampu menjadi landasan yang terbaik untuk menyemai sikap kasih sayang antara menyamarakkan semangat kebersamaan antara mahasiswa yang pelbagai kaum. Kajian membuktikan bahawa mahasiswa kini lebih cakna akan hidup dalam kepelbagaian kaum kerana rata-ratanya semakin matang dan bertanggungjawab untuk menjaga hubungan antara satu sama lain. Kajian ini turut menunjukkan bahawa inisiatif ini telah berjaya memberi impak yang positif kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum terutamanya mahasiswa yang menjadi aset utama negara. Terima kasih ku ucapkan padamu atas nikmat yang diberi padaku.